Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama-sama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan tafsir dan taranum dengan topik surah Yasin ayat 8 hinggalah ayat yang ke-12. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik. Jadi pada pagi ini kita nak membicarakan tentang salah satu surah dalam Quran yang sering kita baca pada setiap Khamis malam Jumaat. Cuma alangkah lebih indah dan lebih seronok jikalau kita membaca sambil kita memahami apakah isi kandungan yang ingin disampaikan kepada kita. Oleh itu pada pagi yang berbahagia ini bersama dengan saya seorang panel yang sangat disukai ramai. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadhil Ustaz Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak pernah tak segak Okey Datuk Boleh. Baik, terima kasih kepada Datuk yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, yang ketiga sebarkan program ilmu kita pagi ini kepada mereka yang lain. Baik, jadi seperti biasa, sebelum kita nak menelusuri tafsiran surah Yasin pada pagi ini, ayuh kita dengarkan dahulu bacaan taranum dari guru kita yang mulia. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Datuk Hakim. Kepada ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan hari ini dengan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah kami ditidurkan untuk seketika, dan kepadamu jugalah kami akan dikembalikan ya Allah. Mudah-mudahan hari ini hari yang sangat bermakna, apatah lagi bila kita mulakan hari kita ini dengan kalamullah. Kerana kalamullah ini bicara Tuhan, seperti mana Imam Qurtubi sebut, man balaghahu al-Quran faka'annama kallamahullah. Sesiapa yang sampai kepadanya Al-Quran, diberi kemampuan, kebolehan dan juga kudrat untuk membaca Quran ni Hakim, dia mesti ingat bahawa dia sedang berbicara dengan Tuhan. Masya Allah. Itu kelebihan. Jadi hari ini kita akan membaca, bertaranum, mentadabur dan juga mengambil pengajaran yang bermanfaat daripada ayat 8 hingga ayat 12 surah Yasin. Alhamdulillah. Saya cadang pagi ini nak baca lagu Ras. Baik. Lagu Ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqan فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Silakan Hakim bacakan terjemahan dia. Baik Datuk. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Dan dengan sebab itu, sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan, dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. Masya Allah. Begitulah ayat 8, 9, 10, 11, 12. Kita ada 5 ayat hari ini, Ibu Ayah, untuk kita sama-sama tadabbur. Kita semua tahu bahawa surah Yasin ini favorite surah yang disukai ramai oleh masyarakat di negara kita. Boleh dikatakan rata-rata surau, rata-rata masjid Jumaat, Khamis malam Jumaat akan membaca surah Yasin. Jadi ada juga untuk aktiviti lain mereka baca surah Yasin.
kalau ada sebarang hajat, solat hajat ataupun solat-solat tertentu ataupun katakan anak nak exam kan, atau nak pergi Mekah, nak pergi haji, nak pergi umrah contohnya, orang akan baca surah ni sebagai mengambil keberkatan. Memang di sana ada beberapa riwayat sebut surah Yasin ni qalbul Quran, masya-Allah, jantung Al-Quran. Dan disuruh baca surah Yasin ni kepada mereka yang masih hidup dan juga digalakkan baca kepada mereka yang sedang dalam keadaan nazak supaya mengambil peringatan. Bagi saya, surah-surah yang syarat dengan pengajaran, syarat dengan fadilat ini, Hakim, dia ada mesej yang tersembunyi supaya kita yang baca ni mengambil manfaat semaksimum mungkin. Bukan sekadar dibaca, tetapi mestilah menyelusuri makna-makna yang terkandung. Kalau tak, masakan Nabi sebut dia sebagai qalb. Apa makna qalb? Jantung. Jantung ni penting tak? Penting. Dia jadi motherboard, dia menjadi penentu. Jadi surah Yasin ni 83 ayat nak bawa kita ke mana sebenarnya? Daripada pangkal ayat tadi yang bermula dengan Yasin wal Quranil Hakim, Allah sebut Yasin dan Allah bersumpah dengan Al-Quran. Kemudian Allah bawa cerita mengenai pendakwah, dakwah yang dilakukan. Kemudian bagaimana Ashabul Qaryah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan langit dan bumi, peredaran bulan dan bintang, kemudian kisah hidup dan mati, dan sampailah kepada penghujungnya. Sampai dalam surah ini ada satu ayat yang selalu sangat saya sebut sebagai ayat biodiesel. Ada ayat biodiesel, tapi saya tak nak bagi tahu awal. Nanti saya nak bagi tahu. Kena tunggu Kena tunggu sampai penghujung. Nanti Hakim ingatkan saya. Baik. Jadi begitulah environment surah Yasin. Dan kita tahu surah Yasin ini turun di Mekah. Bila turun di Mekah ni nature atau kebiasaan surah ini, frame surah ini, dia adalah lebih kepada membetulkan masyarakat Arab Quraisy yang bergelumang dengan pelbagai aktiviti yang tidak bermoral dan juga ada aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan mereka daripada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi tanggungjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk betulkan mereka. Jadi dalam membetulkan mereka ni ada cabaran. Apakah cabaran itu? Cabaran-cabaran itu kita akan sambung lepas ni. Baik, jadi banyak lagi yang ingin kita dengarkan dari Datuk, tetapi kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan kepada anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membahaskan tentang surah Yasin bermula ayat 8 hinggalah ayat 12. Jadi kepada ibu-ibu, ayah-ayah, elok saya rasa kita sediakan satu Al-Quran supaya kita lebih nampak perjalanan tafsiran pada pagi ini. Tadi kita tunda tentang cabaran, Datuk. Ya. Silakan. Okey, di antara cabaran-cabaran yang terpaksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadapi ialah apabila Arab Quraisy ini dia sudah ada sikap degil dalam diri dengan izin. Dia sudah ada keras hati dalam diri dan juga dia telah ditutup mata daripada melihat kebenaran. Manusia ni macam itulah. Bila dia sudah ketegak, kata orang tu, ketegak, dia memang sudah terlalu influence dan dia dah terlalu bergelumang dan dia rasa dia dah comfort. Susah untuk dia dibetulkan. Sebab dia sudah ada bad habit. Oh, hari ni banyak orang kampung Sungai Chau yang cakap putih banyak. Oh, macam tu. Kampung Sungai Chau. Jadi, baik. Kita kembali balik. Kita tengok tadabbur ayat. Ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun." Yang bermaksud sesungguhnya kami jadikan, iaitu kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka, iaitu lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Kalau kita baca sekali macam mana dagu, dongak, dagu, lepas tu leher, tangan, belenggu, kita kena bawa semua elemen-elemen tu perlu divisualkan supaya kita nampak. Macam mana? Okey, sekarang saya ada, ini dia namanya apa?
adqan. Yeah. Ada beberapa perkataan kata. A'naq ini unuk. Ibu ayah, yang ni, yang biasa, ini semua unuk. Unuk. Ini panjang ni unuk. Adqan yang ni. Yang pangkal ni, bawah janggut ni, Adqan. ataupun bila orang pakai tudung kan kat sini kan. Yang ni namanya adqan. Dia ada unuk, dia ada adqan. Kemudian aghlal, tangan ni. Tangan ni, dia cekik, angkat ke atas. Dia sampai tercekik, sampai terdongak. Ya. Sampai terdongak. Bila sudah dia, siapa yang buat tu semua tu? Wa ja'alna min baini aydihim. Inna ja'alna fi a'naqihim. Disebabkan keengganan. Allah berikan satu gambaran metafora. Ya. Dalam bentuk kiasan, dalam bentuk balaghah. Begitulah dahsyatnya. Contohnya, kita biasa baca juga ayat ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari jemari mereka dalam lubang-lubang telinga mereka. Kim, Ustaz nak tanya. Berapa jari boleh masuk dalam telinga? Satu, Ustaz? 5 boleh masuk tak? Tak boleh. Kenapa Quran kata mereka masukkan jari-jari mereka? Maksud Tuhan nak beritahu betapa enggannya mereka tu. Faham? So dia ada unsur mubalaghah. Ya. Allah nak gambarkan kau ni tak nak sangat. Kalau boleh 5 jari masuk, kau 5 jari pun kau masuk. Punyalah tak nak. Begitulah juga yang di sini pun. Metaforanya ialah gambaran kinayah balaghahnya ialah Allah nak beritahu leher, dagu dan juga tangan membelenggu sampai tolak ke atas, tak nak dengar kebenaran. Allahu Akbar. Memang tak nak. So kalau hakim tengok ada orang jalan, dia mendongak macam ni, tolak macam ni jalan. Dia nampak tak kat bawah? Tak nampak? Tak nampak. Kalau depan tu ada dinding, dia nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Itu yang ada sad sebelah ayat. Masya Allah. So dia akan langgar semua benda. Betul? Betul. Bila pendidikan, bila pengasuhan, bila tazkirah, bila peringatan, semua ini enggan didengar. Enggan didengar. Maka kau akan langgar semua benda. Setuju. Halal, haram, semua kau langgar. Sebab memang tak nak dengar. Kau memang belenggukan diri kau. Tangan. Tengok ayat hujung. Ilal adqani fahum muqmahun. Perkataan muqmahun. Muqmahun ni di sini disebut sebagai menjadikan mereka terdongak. Terdongak. Saya baca beberapa tafsir. Di antaranya ulama sebut, diberi gambaran, al-muqmah maksudnya membawa unta meminum air. Kita bawa unta minum air. Unta ni bila minum air, bila dia kenyang, dia akan angkat kepada pantas. Pap, dia akan angkat. Supaya dia nak bagi air tu semua masuk dalam perut dia. Masya Allah. Kan? So itulah muqmah digambarkan. Supaya engkau besok ni, Allah beritahu kan, kalian kelak ni tidak ubah seperti unta yang telah minum air terlalu dia mendongak ke atas. Tidak mahu lagi sudah mendengar kebenaran. Allah. Kemudian ayat 9 Allah beritahu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu dan kami jadikan sifat tamak dan di sini dam pula dan salah. Dan kami jadikan sebab dia dam tu kan? Betul. Apa ni tembok apa ni atau dipanggil apa? Tempat tahanan air, simpan air kan? Dia kan dam kan? Empangan Empangan juga dia panggil dam kan? So, sama dia masih sad. Sad itu juga membawa empangan atau empangan. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada. Ini terjemahan yang diberikan, konten dalam tafsiran tadi tu. Dia patah balik, di hadapan mereka dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka. Saddan min khalfihim, saddan baina aydihim. Bila sebut baina aydihim, di hadapan mereka lah. So baina aydihim, di hadapan mereka, di kanan mereka, di kiri mereka. Tapi yang dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut di depan dan di belakang. Di depan dan di belakang. So bila depan dan belakang ini, di depan kamu sudah ada tembok, dan di belakang pun sudah ada tembok. Maksud masa depan tak nampak, dan balasan akhirat pun you tak ambil peduli dah. Kan? You rasa macam enjoy lah everything kan. Saya cukup lah, saya
saya dah boleh buat apa saja saya mau. Begitu lebih kurang. Janganlah min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya, mereka itu diumpamakan di macam kemabukan. Mabuk. Dan sudah dunia khayalan. Fa aghshaynahum, kalau kita lihat pandangan mereka ditutup. Biasanya perkataan ghasyiah. Ghasyiah ini mengantuk. Seperti mana Allah mengantukkan atau Allah datangkan perasaan ataupun mengantuk yang dahsyat kepada tentera-tentera musuh dalam peperangan Khandaq. Kan mereka mengantuk teruk, mengantuk kuat, mengantuk ataupun dalam peperangan Islam. Jadi Allah beritahu bahawa salah satu perkara yang Allah datangkan adalah bagi mereka mengantuk. Dalam ayat ni fa'aghshaynahum, maksudnya mereka telah ditutup pandangan. Tutup pandangan. Dahlah dia cekik leher dia, mendongak ke atas kan, tak nampak, lepas tu tutup kanan depan belakang tutup. Mana jalan keluar? Betul. Rupanya tak ada jalan keluar untuk orang ni. Sebab Allah gambarkan dahsyatnya kan. Sebab bila setiap dakwah, setiap seruan yang didatangkan oleh Nabi dan Rasul, bila berpaksikan kepada Al-Quran, apa yang susahnya? Boleh Hakim beritahu tak apa yang susah? Islam, di mana susahnya Islam? Di mana susahnya nak faham Al-Quran? Di mana susahnya nak solat? Di mana susahnya nak laksanakan ajaran-ajaran Allah? Cuba tunjuk dengan saya. Apa yang susah? Di mana susah? Tak susah pun. Tapi manusia keep giving excuses, kata orang kampung saya kan. Manusia sentiasa memberi alasan. Alasan. Apa yang tidak secocoknya Islam dengan dunia semasa, tunjuk dengan saya di mana? Tidak ada. Kan Islam, ajaran Islam telah mendepani zaman. Menyelesaikan segenap segi permasalahan. Dan semalam saya duduk baca mengenai kewangan Islam, kan? Baca mengenai ekonomi Islam, Islamic finance. Saya try nak faham. Kan, jadi saya bila lihat semua ni saya kata Masya Allah, sangat indah ajaran Islam. Sampai kan, dia letakkan konsep al-adl wal-ihsan dalam setiap segi transaksi yang berlaku dalam kehidupan manusia, terutamanya dalam kewangan. Mesti ada konsep adil, mesti ada konsep ihsan. Jadi kedua-dua ni. Jadi di mana Islam itu tidak menangani? Kalau you kata Islam tidak menangani isu kewangan, kadang manusia ni bercakap, dia sumber rujukan dia tu selalu terhad. Betul. Kan? Sebab circulation dia tu, dia punya kelompok masyarakat dia tu mungkin kelompok yang tidak membantu dia. Cubalah kau dengan Hakim. Kan kata, Ustaz, saya ada kemusykilan. Dan Islam ada sebut tak benda ni, ada sebut tak kewangan? Tolong bagi tahu. Saya ada buat buku mengenai kewangan, tafsiran ayat-ayat kewangan Islam di dalam Al-Quran. So banyak mana ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dikeluarkan, ditafsirkan, diberi satu tujuan. Saya tertarik dengan karya yang ditulis oleh Syekh Abdullah Bayyah mengenai maqasid muamalah sama maqasid maliyah. Beliau sebut bagaimana harta benda ini, dunia hari ini perlu faham apakah konsep kewangan Islam. Sama juga Hakim, universiti. Okey, sekarang orang masuk universiti untuk apa? Mendapatkan ilmu. Betul kan? Tapi kenapa ramai hari ini masuk universiti nak bekerja? Betul tak? Betul. So kita punya prinsip tu, kita sebenarnya masuk universiti nak belajar. Nak mengajar. Supaya ada positive value dalam diri manusia itu. Tapi hari ini, mungkin juga tak semua, minta maaf saya, tak semua. Tapi kita kena betulkan balik. Jangan jadikan universiti ini mesti pergi belajar untuk dapatkan kerja. Faham. So dia sudah mismatch, dia panggil. Dia tidak selari dah tujuan asal dengan apa yang berlaku. So kita kena kembalikan balik. So begitu juga dalam ayat-ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita kepada memikirkan ciptaannya, memikir langit dan bumi, memikir setiap sesuatu. Bukan sukar pun dongaklah langit, siapa angkat langit itu tinggi? Betul. Bulan dan bintang bertaburan, siapa punya kerja? Siapa turunkan air hujan? Siapa yang bagi awak denyupan jantung? So, semua ni kita fikir. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai mereka kemabukan, jadi macam tertutup pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tapi kan Hakim, fahum la yubsirun, perkataan yubsirun basirah dalam Quran ni ada dua. Kan? Basir dengan basirah. Kalau basir melihat, kalau basirah kalau basir, ibu ayah macam ni.
Kalau basir, melihat dengan mata kepala. Kalau basiratin, ada tamar muta, basirah, itu maksudnya melihat dengan mata hati. Tapi bila Quran sebut yubsirun, mereka tidak melihat dengan mata kasar, mereka juga gagal melihat dengan mata hati. Masya Allah. Betul kan, Kim? Betul. Kadang-kadang kita kena fikir, lihat juga dengan mata hati ni, kita kata, kenapa perkara ni berlaku? Macam mana perkara ni berlaku? Kenapa Allah datangkan? Jadi kita gunakan mata hati kan? Yeah. Kan Nabi sebut istafti qalbak. Kalau ada kemusykilan, kalau ada keraguan, kalau ada suasana yang kau tak tahu nak buat keputusan, istafti qalbak. Tanya. Ask your heart. Oh, Allah. Kan? Saya ada baca satu riwayat tu kan, tapi riwayat ni dipertikaikan lah. Yeah. Tapi just want to share lah. Kan orang kampung saya kata sharing is Caring. Jadi dia sebut the universe cannot contain me. Yang hadis kursi lah kata. Yeah. The universe cannot contain me, but heart of my servant can contain me. Ada dia punya terjemahan bahasa Melayu, saja nak baca bahasa Inggeris. Nak beritahu bahawa universe ini tidak boleh memiliki aku, tetapi hati hamba aku yang soleh boleh memiliki aku. Allah. So hati yang macam mana kita nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita jernih, mata hati kita jernih, qalb kita jernih untuk melihat kebenaran. Jangan jadi seperti kaum jahiliyah. Yeah. Dan perkara ini Allah mention, Allah sebut ni bukan sebab tak ada zaman ni. Sepanjang zaman akan ada. Betul. Sebab kita nak bantu kawan-kawan. Come on. Enough is enough, kata orang tu. Yang sudah tu sudah. Jom buka mata pintu hati. Kan? Buka mata kepala. Dengar jelas-jelas. Yang mana baik kita ambil. Betul. Yang mana tak baik tinggal. Dan saya tak minta hari ini saya tak minta bulan dan bintang hari ini. Yeah. Saya mohon supaya perubahan itu dimulakan. Betul. Bila nak mula? Kau slowly lah mulakan. Better. Walaupun sekecil. Kan? Walaupun sedikit, Betul. walaupun perlahan, itu lebih baik daripada langsung Tak berubah. tidak ada apa-apa. Baik Datuk. Banyak lagi yang Perubahan. ingin kita dengarkan tentang tafsiran surah Yasin ini, tetapi seperti biasa kita nak beristighfar. Teruskan bersama dengan kami selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pak Mahat membaiki perahu dibaiki masa hujan. Mengaji Quran sampai tahu membaca juga tafsiran. Terima kasih kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi sudi bersama dengan kami berdua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita nak meneruskan perbincangan juga perbahasan kita berkenaan surah Yasin ini. Kita berhenti tadi pada ayat yang ke-9. Cuma sebelum kita nak meneruskan ayat yang seterusnya, izinkan saya bertanya tentang satu perkataan di hujung ayat yang ke-9 ini berbunyi yubsirun. Kalau kita lihat Datuk, dalam Quran juga ada kadang-kala Allah gunakan yang zurun. Contoh kalau boleh saya sebutkan, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi sama atau ada bezanya Datuk? Ya, terima kasih Hakim. Selalu bertanya soalan-soalan yang agak menarik bagi saya untuk dikupaskan. Nazara dalam Quran ada kalimah nazara, ada kalimah basara, ada kalimah ra'a ataupun yara. Jadi kalimah-kalimah ini dia memberi maksud yang berbeza bila konotasinya berbeza. Yeah. Maksud kedudukan dia pada sesuatu ayat tu kalau berbeza-berbezalah tafsirannya. Tapi basically nazara dia melihat dan meneliti. Melihat, meneliti dan menganalisa. Jadi dia lihat dan dia boleh cerap. Saya ambil ayat lain pula, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul li ulil albab. Kan? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang tu dia kata afala tatafakkarun. Dia suruh berfikir. Yang tu suruh berfikir. Yang ni suruh kita lihat. Sebab dalam ayat dalam surah Al-Ghashiyah afala yanzuruna ilal ibili
kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaitir. Allah beritahu dalam surah Al-Ghashiyah berkenaan dengan nazara ini, adakah kalian tidak melihat unta yang kalian tonggang itu? Yang kamu bawa kulu-kili sentiasa bersama kamu, satu hari fikirlah sikit, tengok unta ni kan, sepanjang-panjang jalan. Barangkali ya, kita sebagai penunggang unta ini 3 kali berhenti minum air. RNR. Ya unta relax. Steady Tengok unta steady. Betul. Takkan tak fikir siapa jadikan dia? Kan? Kemudian kekuatan yang dia ada, kesabaran yang dia ada, ketabahan yang dia ada. Dan unta ini pula mengikut riwayat, dia boleh bagi bawa unta ni pergi minum air banyak-banyak. Dia minum air, katakan dia minum 10 liter sekali minum air. Air itu simpan dalam perut dia. Simpan dalam perut. So unta tu akan dia berjalan. Air yang dalam perut dia tu dia gunakan sikit-sikit. Bila sampai satu tempat, berkenaan air tak ada, unta itu akan disembelih, air itu akan dikeluarkan. So, basically jadi tangki lah, unta. Jadi Allah nak beritahu tidak kamu fikir mengenai unta ni. Masya Allah. Kemudian tidak kamu melihat bagaimana langit itu diangkat. Kan di padang pasir tu bila jalan, Kim, akan pergi umrah apa ni semua kan? Bila naik bas dekat Madinah tu kan, tengok seluas mata memandang. Betul. Siapa punya kerja angkat langit ni? Kau fikirlah kan? Tapi itu tak payah masuk universiti pun. Benda basic boleh fikir kan. Kemudian gunung ganang tu, siapa pula yang jadikan? So, kanan ada gunung, kiri ada gunung. Stabil pula dia mengimbangi autada kan. Dia pasakkan bumi ini. Kemudian tidakkah kamu melihat bagaimana kami hamparkan bumi? Dalam ada gunung ganang tu, ada boleh kamu lalu. Kalau satu bumi ini ada gunung ganang, kau nak lalu celah mana? Contoh kan? Jadi semua ini Allah suruh kita fikir, melihat, fikir, cerap. Dan juga analisa sikit. Dia tak perlu masuk universiti, tak perlu ambil science stream, tak payah ambil chemistry. Benda ni kita boleh faham. Dia senang aja. Siapa yang jadikan? Ada seorang, saya nak bagi tahu, Kim. Ada seorang profesor dekat Universiti Baghdad. Kalau siapa-siapa yang biasa suka dengar kuliah tafsir Bayaniyah, dia ni profesor daripada Universiti Baghdad, nama dia Fadil Samarai, tapi dia dah pindah duduk dekat Emirat. Saya salah seorang peminat dia sebab dia suka kupasan bahasa. Dia sebut riwayat hidup dia, dia mengaku. Dia kata, aku dulu seorang ateis. Tak percaya ada Tuhan. Walaupun dia memang lahir dalam keluarga Islam. Dia jadi ateis. Tapi bagaimana bahasa yang dia belajar itu memandu dia untuk jumpa Tuhan. Masya Allah. Dia kata, satu hari aku bincang mengenai ayat lalat dalam Quran ni. Lalat. Lalat ni, dia bertelur, mati. Anak dia keluar, jadi lava, bila telur itu jadi lava, kemudian jadi lalat balik. So circulation of life tu, siapa yang ajar dia? Siapa yang ajar lalat tu? Macam dari mana lalat tu belajar? Macam mana benda tu belajar? So yang tu dia fikir, dia kata mesti ada pencipta yang mengatur alam ini. So itu pun boleh menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah. Kau itu baru lalat. Betul. Kan, cuba tengok apa yang kita makan. Tengok jari jemari kita. Allah kata besok kita akan dibangkitkan dengan jari jemari. Kan? Allah Ta'ala banana. Bukan banana tu. Banana pisang tu tak? Banana. Ni. Kita ada apa? Kita punya cap jari tu memanglah Kim. Ni dia panggil apa? Dia punya kod ni, QR code dia, barcode ni kan? Kan? Kita punya print ni, thumb print ni, dia boleh dilihat sebagai QR code kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni pun boleh kalau fikir boleh jadi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baru ni, Kim, saya nak cerita satu cerita. Ada kawan ni dia masuk Islam. Dia tertarik dengan cara orang Islam layan dia. Masya Allah. Dia pergi ke pusat zakat Selangor. Masa tu dia nak minta bantuan untuk abang dia. Dia satu keluarga, 5 orang adik-beradik. Ini kisah benar. 5 orang adik-beradik. Abang dia masuk Islam. Dia anak yang ketiga. Jadi abang dia ni sakit. Jadi adik dia yang lelaki, yang perempuan nombor 3 ni pergi ke pejabat zakat Selangor untuk dapatkan bantuan. Abang dia sakit, apa bantuan boleh.
Jadi pegawai tu pegang tangan dia, bawa duduk, duduk sini kakak kita. Yang itu menjadikan dia tertarik. Masya Allah. Dia telefon masuk Islam. Baru minggu lepas saya syahadakan dia. Masya Allah. Masuk Islam. Dia nak beritahu manusia ni kalau nak 1000 daya, tak nak yang 1000 dalih. Tapi nak kalau satu, kalau mahu satu jalan pun kita boleh jumpa kebenaran. Betul. Satu je. Hakim, tiap hari kita makan ikan, betul tak? Kita pernah tak fikir macam mana Allah beli ikan tu untuk kita dalam laut? Tak pernah. Ikan kemur seekor di atas meja saya tu sudah tertulis sejak azali lagi. Yeah. Ikan tu untuk saya. Takdirnya. Siapa yang bela, siapa yang jaga. Jadi maha kasih, maha pengasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia kata dari sudut nazara. Jadi lihat itu dengan mata kasar dan juga perhatikan, cerap dan juga ambil iktibar. Mustahil perkara itu semua boleh terjadi dengan sendirinya. Yeah. Saya baru ni cerita senang, saya pergi buat gigi kat klinik kawan. Saya dekat sini kat Damansara. Yeah. Gigi belakang tu dah rosak kan. Jadi tampal zaman sekolah rendah dulu yang pakai simen. Simen warna kilat, warna putih tu kan. Oh, doktor tu kata tak boleh selamat lah. Ustaz kena cabut lah. Dia cabut. Bila lepas cabut, dia bagi tahu, dia ambil gambar semua gigi ni kan. Ada gigi yang sudah cabut lah dulu kan. Kat sini dia cabut. Nak cerita benda real. Macam mana menginsafkan saya. Yeah. Dia kata gigi ni Ustaz, dia kata kalau dia satu-satu dia rosak. Kalau dia tinggal satu batang aja, dia akan rosak. Mudah untuk rosak. Satu. Keduanya, katakan kanan kiri kita, tengah-tengah kita cabut, kanan kiri ada gigi kan? Gigi yang kanan kiri itu, dia boleh jadi condong. Sebab dia tak ada kawan. Sebab dia cari kawan. Faham? So maksudnya, gigi pun ada function dia Tuhan tuliskan dah. Kalau dia satu-satu dia rosak, dia tak boleh. Dia mesti ada partner. Doktor kata tak boleh Ustaz, dia mesti ada partner. Begitulah Tuhan jadikan. Jadi dia kata Masya Allah, maha pengasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu benda pun, tak ada sebab musabab, tidak ada alasan. Yeah. Semua ada hikmah. Cuma manusia ni nak carilah. Kena tengok di mana tersembunyi hikmah-hikmah tersebut. Kita pergi ayat 10 boleh kan? Boleh Datuk. Alhamdulillah. Ya. Kita pergi ayat ke-10 sebab para penonton tunggu ni. Bila nak bincang ayat 10 ni? Cerita buat gigi pula kan? Apa pantun Hakim? Gosok gigi senyum apa? Nampak gigi. Senyum nampak gigi. Ya, baik. Ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Dan dengan sebab itu sama saja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman. Jadi dalam ayat seumpamanya surah Al-Baqarah, sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Betul. Jadi Allah beritahu sama ada wahai Muhammad, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan, mereka tetap tidak beriman. Jadi seolah-olah nak beritahu hati mereka sudah ditutup. Allah. Tapi kan bila Allah beritahu macam ni, Nabi Muhammad pernah tak give up? Tak ada, wahai Tuhan, beri aku peluang. Aku nak dakwah lagi. Beri aku peluang. Aku nak dakwah lagi. Tak ada, Muhammad mereka tak beriman. Wahai Tuhan, beri aku peluang. Aku nak berdakwah lagi. Aku nak seru lagi mereka. Masya-Allah. Kau punyalah pengasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad SAW berusaha sungguh-sungguh untuk bagi umat dia hidayah. Wasawaun. Sawaun kita biasa jumpa dalam Al-Quran. Sawaun, perkataan sawaun, sama ada. Sama ada. Jadi sama ada ini Allah nak beritahu bahawa satu usaha yang dilakukan secara berterusan dan juga memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Maksudnya saya nak berdakwah kepada seseorang itu mengikut peringkat-peringkat dia ataupun mengikut kategori dakwah. Dia kan Hakim, saya nak berdakwah dengan pak cik di kampung dan saya nak berdakwah dengan seorang CEO syarikat, dia berbeza pendekatan. Betul. Kan dengan pakcik kampus saya boleh santai-santai, sembang-sembang, berlawak kan. Bila CEO kita kena serius sikit kan, kena bagi fakta, facts and figures dia kata kan. Lepas tu kena bagi scientific element lagi. Dan semua tu kena bagi baru dia nak. Kalau pakcik nak sebut fakta sains, pakcik tahu tak berapa kromosom yang ada dan juga berapa atom yang ada, pakcik akan lari. Pakcik kata apa bodoh kau sembang ni jang. Lari pakcik.
Jadi kita ikut peringkat. So, semua ni kita dah penuhi. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebagai seorang pendakwah, apa elemen-elemen pelengkap yang you ada? Saya Hakim, saya selalu sebut begini. Saya kata sebagai seorang pendakwah, pembacaan kena luas. Kan? Kena ada muzakarah. Kena ada munaqasyah. Dan kena ada mutala'ah. Dan kena ada usaha untuk penyambungan pengajian. Janganlah balik daripada overseas sama ada Jordan ke Mesir ke mana-mana, Yaman ke, kita dah belajar dengan masyayikh, Masya Allah, ilmu kita dah timba. Bila kita balik sana, kita belajar ilmu turas, memang kita kemas. So ilmu turas dah suruh baca kitab, so Masya Allah boleh. Tapi bila balik ni, di dunia yang ada hari ini adalah dunia yang perlukan kepada kemahiran yang tambah. Perlu ditambah lagi. Apa dia? You kena tahu bagaimana menganalisa data. Betul. Macam mana nak buat research. Macam mana nak buat comparison, nak buat perbandingan antara dua fakta. So macam mana nak dikumpulkan maklumat-maklumat itu. So semua ini perlukan kepada satu langkah seterusnya. Sebab itu saya nasihatkan, kalau dah balik, walau first degree buat dekat overseas kan, dalam pengajian agama, balik buatlah master. Boleh buat master. Bila kita buat master, kita akan diajar apa itu metodologi penyelidikan. Bagaimana kita nak analisa data. Macam mana kita nak buat citation. Macam mana saya nak pergi cari jurnal. Dan jurnal ni ada beberapa jenis. Jadi di situ saya akan dapat pendedahan. Saya kata Masya Allah. Dan saya ada berpeluang pula melihat bagaimana gerakan dakwah di tanah air pula. Kalau ada rezeki lebih lagi, buatlah PhD. Alah, masa 2 tahun aja bang. 2 tahun. Kan? Siang malam pergilah ceramah. Siang buat tesis. Iya. Kalau tidak, tak berkembang. We will repeat the same thing. Kita akan repeat. So, oleh demikian, kita sebagai pendakwa, bila kita tak cukup ilmu alat ni, you nak kongsi dengan orang maklumat apa? Orang akan lihat, balik-balik ustaz ni akan bagi tazkirah. Balik-balik cerita mengenai kubur. Balik-balik cerita mengenai neraka. So, kita mesti bawa, betul neraka ada, syurga ada, betul. Tapi kita kena modify. Kita kena buat presentation macam orang jual barang lah. Dakwah ni pun kena juga. Betul. Biar, menarik ah. Okey, contoh, saya kata, kenapa pendakwah-pendakwah di peringkat antarabangsa ada penerimaan? Kita tengok view, orang tengok sampai 2 juta, 3 juta. Macam Omar Sulaiman, macam Sheikh Imran, kan? Mufti Meng. Kenapa? Sebab dia punya pendekatan, kan? Pembawaan itu. Jadi nampak more, orang selesa kan? Lebih mendekatkan. Jadi yang ni yang kita nak, kalau boleh dipertingkatkan lagi. Sebab peringatan-peringatan yang kita bagi ni tak bolehlah balik-balik kita kata saya dah buat dah, tapi orang tu tadi kita tak boleh give up lagi. Baik Datuk. Kita nak menyambung lagi perbincangan ayat 10 dan juga ayat 11 seterusnya, tetapi kita berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi sudi bersama dengan kami hingga saat ini. Kita masih lagi sedang membahaskan tentang surah Yasin bermula ayat 8 tadi, sehinggalah sekarang ini kita berhenti pada ayat yang ke-10. Cuma kalau boleh Ustaz, saya nak mencelah sedikit. Kita selalu menyebut Al-Quran adalah hidayah. Quran adalah hidayah. Tapi kalau kita perasan, ada satu kenyataan menyebut hidayah ni ada 2 pula. Yang pertama fitriyah, yang kedua jibiliyah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami tentang 2 perkara tersebut. Ya, terima kasih Hakim. Bagus soalan tu. Bagi saya, Quran bila bawa tujahan hidayah ni, dia hidayah ni hidayah fitriyah, hidayah jibiliyah. Hidayah fitriyah ni semua makhluk Allah bagi. Kata kita, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan lurus. So hidayah ini semua makhluk dapat. Saya dapat, Hakim dapat. Perasaan semula jadi yang menjurus kepada kebaikan. Itu hidayah semula jadi. Ada orang memang hidayah semula jadi. Walaupun ada orang dia tak sembahyang, dia tak puasa, walaupun dia tak beragama Islam, tapi dia suka benda baik. Itu hidayah. Hidayah yang ada petunjuk yang ada dalam diri dia. Contohnya kucing. Kucing kan, lepas dia beranak, dia tahu macam nak bagi anak dia susu. Macam mana nak jaga anak dia. Macam mana nak kasih anak. Itu hidayah Allah bagi. Dan begitu juga dengan binatang-binatang yang lain. Itu hidayah, dipanggil hidayah fitriyah.
Jadi dalam diri saya sendiri ada kebaikan-kebaikan yang boleh menjelma dan juga boleh bawa kepada kebaikan. Dan hidayah fitriyah ini juga fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maksudnya dalam diri manusia ada fitrah. Fitrah ini adalah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang merangkumi jasad dan ruh. Jasad dan ruh ini apa komponen dia? Komponen dia apa? Saya ada jasad, saya ada roh. Roh ini roh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bekalkan saya roh. Allah yang berikan saya roh. Jadi roh ini saya nak bawa ke jalan yang betul. Jadi fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi roh yang Allah sediakan ini dia tidak akan secocok selagi mana dia tidak selari dengan agama. Maksudnya selagi mana Islam tidak menjadi saya punya santapan, saya punya pakaian atau saya punya cara hidup, selagi itulah fitrah saya kosong. Faham. Dia tidak diisi. Itu namanya hidayah fitriyah. Jadi dalam diri kita sendiri, dia akan tanya, dia akan fikir dan dia akan cari jalan. Betulkah aku buat ni? Dari sudut logik betul, dari sudut fitrah ni betul tak? Tak betul. Untuk fitrah ni, lelaki kena jadi lelaki, perempuan jadi perempuan, lelaki dijadikan untuk perempuan, jadi fitrah. Jadi kenapa fitrah itu tidak diasuh dengan baik? Itu fitrah. Yang keduanya hidayah jibiliyah. Hidayah jibiliyah ni yang kita kata yang ayat Quran, peringatan-peringatan yang mana kita boleh tajlib, yang kita boleh akses, yang kita boleh dapat. Itu namanya jibiliyah. Kan macam tanyalah ustaz pagi ni, bila tazkirah disampaikan, ceramah disampaikan ataupun pengisian-pengisian tafsiran ayat disampaikan dan kita dengar, kita masuk. Kita ada panggil apa? Kita boleh akses dan benda itu dia jazab. Accept dan juga acceptable dan juga dia boleh macam sponge. Bukan SpongeBob. Sponge ni dia boleh observe kan, dia boleh observe. Maksudnya sponge serap. Ni dia boleh menyerap. So you letak dekat air dia akan serap. So jibiliyah dia serap. Dia serap petunjuk-petunjuk tu serap. Lepas dia balik dia analisa, dia fikir. Betul apa Ustaz Farid cakap? Betul apa Hakim cakap? Betul. Dia mula analisa balik kan. So fitriyah dia bagus, jibiliyah dia bagus, dia boleh berubah. Mantap. Kan? Kadang kalau fitriyah dia pun nampak macam dibiarkan macam tu berkarat kan. Tak dipeduli kan. Lepas tu ustaz pagi ni tanyalah ustaz pun dia tak nak tengok ataupun tazkirah. Saya tak katalah tiap-tiap hari kau boleh tengok, tak. Maksud carilah masa. Kita kena design. Rutinkan. Ada hadis-hadis saya mesti kena dengar. Sebab saya ni manusia yang selalu lupa. Saya kena orang beri ingat kat saya. Fadzakir inna dzikra fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir innama anta muzakkir. Muhammad, kerja kau beri peringatan. Kita juga membawa tanggungjawab untuk beri peringatan. Kemudian peringatan-peringatan ini tanfa'ul mu'minin. Akan memberi manfaat kalau tidak hari ini besok. Kalau tak nak berubah, dengar je lah dulu. Dengar je dulu. Ni tak ada kerja lain. Awal-awal lagi kita dah kata tak ada kerja lain. Tak dengar dulu. Tak nak berubah ni tak apa. Dengar dulu. Kan saya berharap satu hari nanti berubahlah hendaknya kan. Abu Jahal pun tak berubah kan. Abu Sufyan pun sama juga. Kemudian baru berubah. Ramai yang begitu. Omar bin Al-Khattab pun bukan hari pertama dengan dakwah Nabi terus berubah. After 5 years, lepas 5 tahun baru Omar bin Al-Khattab masuk Islam. Jadi begitulah riwayat hidup yang perlu disusun. Jadi terima kasih Hakim. Hidayah fitriyah dan hidayah jibiliyah. Dua-dua kena selari. Baik Datuk, kita sebelum nak menyambung kita punya tafsiran, kita nak meraihkan terlebih dahulu ada satu soalan dari sahabat kita Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 8. Sesungguhnya kami telah pasang belenggu di leher mereka. Adakah disebabkan kesombongan mereka itulah tidak dapat terima dakwah Nabi, walaupun sebenarnya mereka kagum dengan Al-Quran dan ada ketikanya mereka curi-curi dengar Al-Quran dibaca dan disebabkan kesombongan mereka itulah yang jadi menghalang mereka tidak mendapat hidayah dari Allah. Mohon Ustaz perjelaskan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ya, terima kasih. Dia kesombongan ni satu hal. Keduanya adalah
keengganan yang sudah berakar umbi. Dia sudah mendarah daging. Aku tak nak terima. Nama Muhammad aku tak nak dengar. Nama Farid Rafi aku tak nak dengar. Dia dah block Ustaz. Nama ada tazkirah tak nak dah. Dia awal-awal dia tak mau. Kan? Dia tak mau dengar. Dia awal-awal dia dah block dah. Muhammad ni siapa Muhammad ni? Bergembala kambing kat Mekah dulu ambil upah kan. Siapa Muhammad ni? Kalau hantar rasul pun, nabi pun, pilihlah dari kalangan bangsawan yang ada nama, yang ada pangkat jawatan. Kalau tidak pun hantarlah malaikat-malaikat. Kan Allah ada malaikat, suruh malaikat tu turun jelma ajak kami. Jadi atau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri datang. Jadi ini alasan-alasan tak masuk akal. Kan tiba-tiba kau kata nak tolong saya boleh terima dengan syarat bawa Superman. Nampak? Agak-agak lah nak minta Superman, Spiderman, itu yang cerita boleh lah kan. Tiba-tiba saya nak Ustaz nanti saya ditolong oleh Bumblebee contoh kan. Bumblebee lah apa tak tahu macam-macam. So kita dah tak betul lah jadi. Biarlah logik kita punya permintaan. Jadi sebab kesombongan itu. Muhammad, kalau betul lah engkau ni Nabi, kau turunkan langit apa ni hujan sekarang. Muhammad, kalau pernah dia orang cabar Nabi kan, kita pernah bincang sebelum ni, kata Muhammad, satu hari datang sekumpulan Arab datang jumpa Nabi sedang duduk dengan sahabat-sahabat, bulan tengah penuh purnama. Bulan penuh purnama. Jadi kat Malaysia ni bulan purnama susah sangat tengok sebab asyik berkabut, lepas tu bergawan. Betul. Tapi kalau di negara Arab memang cantik bang. Jelas Memang cantik, secantik-cantiknya. Memang kita akan rasa inilah di bulan purnama yang sebenarnya, yang diidam-idamkan untuk dilihat. Jadi bila Nabi tengah duduk bulan tengah purnama, dia datang Arab Quraisy kata, Muhammad, betul kau rasul? Kalau betul kau rasul, kau belah bulan tu tengok. Nabi kata, kalau aku boleh belah, adakah kalian akan beriman? Okey? Kau belah dulu. Kau belah kami beriman. Nabi Muhammad angkat jari, kita kata wan syaqqal qamar dalam surah Qamar, Nabi angkat jari, Nabi tunjuk macam ni, terbelah bulan tu dua. Subhanallah. Semua tengok. Tengok. Lepas tu dia bercantum balik. Lepas tu Nabi Muhammad tanya, sekarang macam mana? Dia tengok antara satu sama lain sama. Betul lah Muhammad. Apa dia? Kau ni tukang sihir. Lah, begitu pula. Sihir pula. Kau ni memang betul tukang sihir Muhammad, dia kata. Dah tak beriman juga. So memang dah tak nak. Belahlah langit, datanglah Jibril depan mata pun. Tapi kalau memang dah hati itu sudah gelap gulita, bukan gelap gelita, gelap gulita. Lagi gelap daripada gelita tu. Gelap gulita, memang tak ada lah. Memang susah. Jadi kita nak beritahu itu kesombongan. Tapi mereka bukan tak pernah dengar Quran, mereka dengar. Macam surah Yasin ni kan. Kenapa surah Yasin datang huruf-huruf muqatta'ah? Kita pernah bincang. Huruf muqatta' maksudnya alif lam mim, alif lam ra, yasin, kaf ha ya ain sad, kan? Toha. Kenapa surah Al-Quran ini datang dalam simbol huruf-huruf gabungan hijaiyah? Kenapa? Kalau kita perhatikan ke semua kalimah-kalimah yang tersusun di pangkal surah ini ada sebab musabab. Nak tahu? Tunggu dulu. Cantik. Jadi kita nak sambung tentang sebab musabab itu. Jadi kepada seluruh penonton Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz. Bagi yang terlepas info atau siaran dari awal tadi, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan ia sekarang. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9 Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengajak kawan-kawan, sanak saudara untuk menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan ajakan kita itu memberikan ganjaran yang besar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Tadi kita ada tunda tentang satu kenyataan ataupun pencerahan berkaitan huruf muqatta'ah, Datuk. Silakan. Okey, terima kasih Hakim kepada Ibu Ayah. Dia rentetan daripada soalan ditanya oleh Ashal tadi berkaitan dengan ada tak orang Arab ni curi-curi dengar? Kalau curi-curi dengar kenapa tak berubah?
Dia betul orang Arab di zaman Nabi SAW bila Nabi sampai bacakan ayat Quran, ada di antara mereka yang curi-curi dengar. Sebab sudah ada di sana dakwaan mengatakan bahawa jangan dengar Quran Nabi Muhammad. Jangan dengar bacaan suci Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tukang sihir. Ayat-ayat yang dibaca itu adalah sihir. Jadi ada orang pergi, betul ke sihir? Curi-curi dengar. Tetapi curi-curi dengar pun tidak membawa apa-apa perubahan dalam diri mereka. Dan ada di antara yang curi-curi dengar, di antaranya terutamanya tukang-tukang syair ni, ahli-ahli syair, masuk Islam. Dia kata ayat yang Muhammad baca ni bukan bicara manusia. Ini bicara mesti ini bicara bukan bicara manusia. Kan, ini mesti bicara daripada yang maha berkuasa, yang lain daripada yang pernah aku dengar. Itu yang ada yang masuk Islam. Bila sebut huruf muqatta'ah ni, kita tahu semua surah-surah yang dipangkal dia ada alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad ta ha. Ini namakan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf hijaiyah yang digabung-gabungkan. Ustaz, ada makna tak? Ada di sana beberapa sarjana buat kajian yang membawa terjemahan dan juga andaian dan juga beberapa tafsiran yang siapa nak terima terpulang, siapa tak nak terima pun terpulang. Dia tidak ada satu kewajipan. Cuma yang pastinya huruf-huruf muqatta'ah ini bukanlah satu bahasa yang biasa orang Arab guna. Contoh, dekat Mekah dulu kalau orang bercakap, ada tak dia kata alif lam mim kaifa haluka? Tak ada kan. Alif lam ra aina tadhhab? Dia tak ada. Betul. Dia tak jadikan itu sebagai gabungan perkataan yang digunakan untuk berbual. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bacakan Quran di khalayak ramai, alif lam mim. Bila kata alif lam, sebab dia kan alif lam mim. Kan dia panjang-panjang kan? So itu adalah tempoh masa untuk orang beralih. Baik. Kau tengah menyangkul ke kan, tengah buat apa, tengah apa? Tengah buat tucana, mana tucana kat Mekah tu. Apa buat tengah uli tepung kan? Apa benda Muhammad cakap ni? Sebab dia tak pernah dengar. Telinga ni tak pernah. Kita pun sama game. Kalau ada benda kita tak biasa dengar, tiba-tiba bunyi, menarik perhatian. Menarik perhatian kan? Hakim tak biasa menyanyi. Tiba-tiba saya tengah buat kerja, Hakim menyanyi. Hakim ke ni? Sedap pula. Hakim ke ni? Jadi dia nak pastikan tu. Toleh. Bila Nabi Muhammad kata alif lam mim taha kaf ha ya ain sad. Jadi orang Arab, apa benda ni? Tak biasa dengar. Terus beri perhatian, dengar apa Nabi Muhammad nak cakap tu, nak baca. Langsung saja taha. Kan? Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Yasin. Orang toleh tengok. Wal Qur'anil Hakim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus bersumpah, terus memperakui, terus mengukuhkan bahawa apa yang Nabi nak cakap ni bukan bahasa manusia. Menarik. So, attention itu ada. Maksudnya perhatian sepenuhnya. Mata, telinga, badan, semua akan tertumpu ada Muhammad nak cakap apa ni? So itu kelebihan. Sebab itu saya sebut tadi soalan Sahal tadi agak panjang saya punya ulasan. Sebab ada orang Arab, mereka dengar tak? Mendengar. Mereka, tapi dalam dengar itu begitulah. Ada yang terima, ada yang berubah dan ada yang kekal untuk memilih kekal. Jadi ini juga cabaran. Mudah-mudahan ayat Quran ini dapat melentur dan juga dapat menjinakkan hati kita dan juga sahabat-sahabat kita di luar sana. Baik Datuk, kita nak beralih ke soalan yang seterusnya dari kawan kita Arash Nur Mismail. Assalam Prof dan Dai. Waalaikumsalam. Soalan saya, yang pertama, apakah signifikan ayat 9 dan apakah peristiwa Allah turunkan ayat tersebut? Yang kedua, Allah tujukan ayat 10 untuk bangsa apa waktu itu? Dan dalam konteks hari ini, siapakah golongan-golongan yang boleh diibaratkan seperti yang Allah firmankan dalam ayat 10 itu? Terima kasih kepada yang bertanya. Okey, pertama sekali signifikan ayat 9. Apakah peristiwa Allah turunkan ayat tersebut? Ada sebenarnya beberapa riwayat, tapi riwayat-riwayat itu tak berapa kukuh, sebab itu saya tak bawa masuk. Di antaranya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjanji nak solat di Kaabah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji nak solat di Kaabah, Abu Jahal kata, besok kalau Muhammad solat aku akan belasah dia.
Dia bawa batu. Ya. Dia bawa batu untuk baling ke atas Nabi SAW. Kalau betul Nabi solat di situ, dah dia kempen. Bila Abu Jahal sampai, lihat Nabi sedang solat, di tangan dia ada batu, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh buat apa-apa. Satu. Dan ada riwayat sebut, bila Abu Jahal berdiri depan Nabi SAW, macam ada satu makhluk yang besar yang sedang menanti Abu Jahal untuk ngap Abu Jahal, untuk telan Abu Jahal. Itu ada beberapa penambahan dalam riwayat-riwayat yang mentafsirkan bagi ayat 9. Itu yang kedua. Dan saya ada baca juga satu riwayat bahawa yang Abu Jahal tak boleh nak mendekati Nabi SAW yang jadi pendinding pada masa itu adalah Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril turun, dia kata, Abu Jahal, kalau kau selangkah ke depan lagi, habis kau. Masya-Allah. Sebab itu dia terpaku. Abu Jahal tak boleh buat apa. Dia ada kat situ tapi macam nak baling angkat tangan. Tak boleh. Allah dindingkan Nabi Muhammad SAW. Riwayat perkara yang keempat yang biasa kita dengar adalah peristiwa hijrah. Tapi tak ada kena-mengena ayat ini dengan peristiwa hijrah. Contoh, kan biasa dalam riwayat-riwayat beberapa disebut masa Nabi keluar. Itu pun nak sambut mahal hijrah kan? Tak bagi 19 hari bulan macam tu. Betul. Nah, kita pun dalam suasana nak sambut mahal hijrah ni dan environment mahal hijrah ni. Kan Nabi SAW diriwayatkan dalam beberapa kitab tarikh dan beberapa kitab sejarah bahawa masa Nabi keluar daripada rumah tempat tidur Nabi keluar, kan Sayyidina Ali ambil ganti tempat tidur Nabi. Masa Nabi keluar tu, masa tu sudah ada wakil-wakil pembesar Quraisy, pemuda-pemuda yang gagah perkasa dengan lembing, dengan tombak, dengan senjata, dengan pedang untuk bunuh Nabi Muhammad SAW, untuk tamatkan riwayat Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu Nabi keluar, Nabi ambil segenggam pasir, Nabi tabur, Nabi baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sambil Nabi baca, Nabi tabur pasir itu, jadi mereka semua tidak dapat lihat Nabi Muhammad SAW. Jangan ada yang kaitkan riwayat itu dengan sebab turun ayat. Tak ada kena-mengena. Ayat ini surah Yasin turun di Mekah. Peristiwa itu berlaku di Madinah. Peristiwa itu berlaku di Mekah juga, tapi dia berlaku adalah pada hujung tempoh Nabi Muhammad SAW hidup di berada di bumi Mekah. Jadi ada gak tanya, Ustaz, boleh tak saya nak baca ayat ni lagi daripada penguat kuasa? Tak boleh lah. Kalau penguat kuasa tu kau ada salah langgar apa-apa peraturan, tak bayar, tak renew lesen ke apa benda kan. Ustaz, saya kalau bawa kereta ni saya nak baca ayat ni, Ustaz tak nak bagi JPJ. Tak boleh lah macam tu. Jangan disalahgunakan ayat ni. Ayat ni bukan untuk gunakan demi kepentingan yang ada melanggar peraturan. Betul. Kan? Ni hakim masih minta belanja je, Ustaz. Nampaknya hakim, waja'alna min baini aidihim saddan wa baca terus baca terus supaya hakim tak nampak. Nampak juga. Alhamdulillah. Katakan. Kita kata, ada ustaz tu dia kata ayat ni kalau kita baca kita boleh mengelakkan daripada orang kita tak nak jumpa. Okey Ustaz, jawapannya Ustaz kita nak dengar nanti Ustaz. Boleh. Kita berehat sekali lagi. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di blok terakhir Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Banyak ilmu yang telah dikongsikan kepada kita. InsyaAllah kita nak meneruskan perbahasan kita. Kali ini pula ayat yang ke-11 dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Datuk Hakim. Kepada para penonton ibu ayah yang saya kasihi sekalian, so ayat 11, 12 kita nak bincang juga supaya kita dapat buat satu kesimpulan yang boleh membawa sebagai buat satu kesimpulan yang dapat membawa kita kepada perubahan. Ayat 11 Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, sesungguhnya peringatan dan amaran iaitu yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang-orang yang mahu menurut ajaran Al-Quran serta ia takut daripada melanggar perintah Allah, iaitu perintah Ar-Rahman, semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan.
Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Allah nak beritahu melalui ayat ini bahawa wahai Muhammad, innama tunziru man ittaba dzikra. Sudahlah Muhammad, kau tak payahlah nak fokus, maksudnya tak payahlah rasa kecewa, gundah gulana dan juga rasa macam mana nak buat ni, dia orang ni tak. Dalam kau buat dakwah ni ada yang nak terima. Ya. Ada yang terima. Jadi yang terima tu jangan pernah kau tinggalkan. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Mereka mahu mengambil peringatan dan mahu mengambil pengajaran. Adzikra, man ittaba'a dzikra, adzikr dekat sini adalah Al-Quran. Sebab nama-nama Al-Quran banyak kan, salah satu nama Al-Quran ada adzikr. Wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ehwal berkaitan dengan ghaib. Jadi maksudnya dia sebagai seorang manusia yang datang dunia ni, dia tak mau melakukan satu perkara yang dia ada kasih sayang dengan Allah, dan mana Allah betul-betul pengasih, penyayang, tapi dalam masa yang sama Allah juga tidak akan melepaskan saya dan juga saudara sekiranya melanggar apa-apa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang disadur dengan kasih sayang. Kan, saya takut tapi saya sayang. Sebab saya tak nak terlepas daripada mendapat rahmat dan juga perhatian bahawa dia ke akhirat. Sebab itu bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kalau ada orang macam ni, Kim, dalam suasana orang Arab kafir Quraisy ni tak nak terima, lawan Nabi, katakan Nabi, datang sekumpulan, kata Muhammad, kami ikut kau. Kami terima. Kami terima kau Muhammad. Ya Allah. Masya Allah. Dan ramai-ramai ni. Hakim pergi ceramah satu tempat kan, bagi motivasi, pumpa. Datang dia tengok kata, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Peringatan. InsyaAllah saya berusaha. Dan ada di antara mereka pula selepas beberapa tahun tengok memang totally change. Ya. Hakim rasa gembira tak? Gembira Ustaz. Gembira. Dalam suasana mereka yang sedang didominasi oleh suasana orang yang keras hati, ada beberapa orang keluar menggembirakan kita. Masya Allah. Kan? Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bagi tahulah, beri gembirakan mereka, sampaikan mereka berita gembira dengan keampunan Allah dan pahala yang melimpah-limpah daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Sebab Ar-Rahman ada maghfirah, ada ajrin karim. Tuhan yang Maha Pemurah itu akan berikan keampunan, akan berikan juga pahala yang melimpah-limpah. Betul lah Kim? Dalam suasana manusia tak nak ikut Allah, tak nak ikut Nabi Muhammad, ada orang ikut. Kan? Betul tak? Ya. Yeah. Di akhir zaman ni, orang susah. Betul. Kan? Dalam sibuk-sibuk, contohnya Kim, saya ambil contoh. Dalam sibuk-sibuk ni, ada beberapa orang salat sunat duha. Allahu Akbar. Betul tak? Betul. Tapi hebatnya kan? Jadi dalam sempat. Betul. Dalam sibuk-sibuk kerja jadi managing director lah, itulah, inilah, board of itu, board sini. Ada masa baca Quran. Masya Allah. Allah kata, ajrin karim. Masya Allah. Kau luar biasa bang. Dalam suasana kau sibuk, kau boleh buat. Memang Tuhan akan bagi lebih. Tak sama macam Farid Rawi dapat. Kau ustaz kan, kau mengajar kat sekolah, kau mengajar kat universiti, mengajar tafsir apa semua. Memanglah Quran tu bidang kau. Cuma yang ada dalam environment yang susah, kau contoh naik train dekat mana, contoh dekat Perancis. Kan? Dekat Paris naik train ni, semua orang tak Islam kan? Kebanyakan tak Islam. Yeah. Tiba-tiba ada orang pegang satu Quran tengah baca. Kan tengok? Ajrin Karim. Betul tak? Dalam kapal terbang kita kata, nak pergi holiday. Ke mana? Contoh ke New Zealand contohnya. Pergi holiday. Dalam kapal terbang tu semua orang tengok movie, ada seorang buka Quran baca kejap. Allah. Luar biasa. Lain kan? Ajrin Karim. Okay, kita pergi ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan tidak mati. Yeah. So tadi yang ada yang tak mau ikut ajaran Nabi Muhammad, ke hati, lari daripada Al-Quran, masukkan jari jemari dan telinga, lari. Lepas tu ada kumpulan yang beriman. Tapi Allah beritahu, yang itu mati, yang ni pun mati. Ya. Yeah. Mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang buat baik akan dapat balasan, yang buat tak baik pun akan dapat lihat balasan dia sendiri. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi, dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Ini merujuk kepada ayat 8, 9, 10.
dan juga 11 terhadap setiap perbuatan yang ditinggalkan, dan ingatlah tiap-tiap sesuatu kami catatkan satu persatu dalam kitab, iaitu ibu suratan yang jelas lagi nyata. Fi imamin mubin. Sebab itu ada orang kat Malaysia namanya Imam Mubin. Nama dia Imam Mubin. Imam Mubin. Sebab dia Imam Mubin. Baik, Datuk. Jadi kita macam ni. Dia dalam Quran selalu sebut imam. Imam. Imam yang dalam Quran ni bukan imam yang duduk depan tu. Kan? Imam dalam sini adalah catatan. Imam. Sebab bila kata imam, dia akan pandu saya. Pandu saya sama ada dapat tangan kanan, tangan kiri. Sama ada saya ke kanan ke syurga atau saya ke kiri. Ataupun saya terpaksa menanti panjang, lebar atas catatan. Sebab itu dia kata imam. Penentu bagi balasan di akhirat nanti. Silakan. Ada nama Imam Mubin. Baik, Datuk. Kita nak kembali kepada soalan penonton, dan ini mungkin soalan terakhir pagi ini. Datang dari sahabat kita Laila Dilarosa. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Pada ayat ke-11 surah Yasin ini, adakah ianya merujuk bahawa peringatan yang Nabi Muhammad berikan hanya berguna kepada orang yang mahu mengikutinya dan takut kepada Allah yang Maha Kuasa sahaja, tetapi tidak bagi orang kafir? Adakah kabar gembira yang disebut dalam ayat ini iaitu ganjaran pahala dan syurga kelak? Mohon perkongsiannya. Terima kasih Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Laila atas soalan. Ya, terima kasih Laila atas soalan. Ya, benar. Ayat ke-11 ini adalah ayat yang memberitahu perihal mereka yang dikecualikan daripada golongan yang 8, 9 dan 10. Maksudnya golongan yang mahu ikut ajaran Nabi Muhammad SAW kerana mengambil iktibar daripada Al-Quran. Dan ada pun mereka yang mengikut itu akan dapat kehidupan, ganjaran dan juga nampak kehidupan itu nampak lebih elok, secocok dengan fitrah, secocok dengan environment. Jadi orang yang baik, ada value dalam nilai kehidupan dia. Jadi itu kita akan dapat lihat melalui ayat 11. Manakala ada mereka pun yang tinggalkan, yang belakangkan Al-Quran, mereka lah yang tercampak ataupun tergolong-golongan yang orang yang engkar. Dan kita mesti tahu kenapa dia tak mau ikut Al-Quran. Apakah sebab musabab dia tak nak ikut Al-Quran? Adakah Al-Quran ini terlalu banyak sangat cerita bab haram yang tu tak boleh, tak boleh? Semua itu adalah demi untuk menjaga kemaslahatan sebagai seorang manusia. Mesti ada batasan hidup. Saya bersiaran pun ada batasan. Kita bawa kereta ada batasan. Semua ada batasan. Hidup ni mesti ada disiplin. Mesti ada ketentuan-ketentuan. Alam semesta pun begitu. Kita ada siang dan malam. Hujan turun pun telah disukat oleh Tuhan. Jadi semua itu ada ketetapan. Jadi kita tidak boleh tetap. Lauk yang kita masak tu pun garam kena cukup-cukup. Tak boleh lebih. Dan tak ada langsung pun tak boleh. Begitulah setiap ketetapan mesti ada manfaat. Jadi bila orang tinggalkan, orang langgar ketetapan, maka dia akan berhadapan dengan consequences, dia panggil. Orang kampung saya kata. Dia terpaksa berhadapan dengan sebarang kemungkinan. Baik. Okey Datuk, Alhamdulillah kita pun sudah berada di penghujung rancangan sebagai penutup kesimpulan untuk topik kita pagi ini. Ya, terima kasih Datuk Hakim, kepada ibu ayah, kepada para penonton yang setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan ini. Beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya kita beriman dengan sepenuh hati mengikut seperti mana diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ada menggunakan segala panca indera untuk mencerap dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya. Yang ketiganya, Al-Quran itu adalah panduan hidup untuk dijadikan sebagai bacaan dan juga teliti maksud yang terkandung supaya kita dapat kegembiraan. Yang keempat, dalam suasana hiruk pikuk dan juga kesibukan, jangan pernah tinggal daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan ingat apa-apa yang kita buat atas dunia ini akan tinggal begitu sahaja. Apa saja yang kita semai, dia akan membuahkan hasil. Dia akan tumbuh. Dan tumbuhan itulah gambaran kepada kesuburan iman seseorang, ketakwaan seseorang, yang mana kelak kita akan dapat lihat sebagai kitab yang tercatat segala amalan, namanya sebagai Imamin Mubin. Kemana panduan kitab itu akan diberikan. Kalau dapat tangan kanan, Alhamdulillah. Kalau dapat tangan kiri, itu adalah serugi-rugi manusia. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan catatan
tangan kanan. Baik Datuk, terima kasih atas nasihat dan kesimpulan untuk perbincangan tafsir kita pagi ini, dan saya fikir molek kalau kita tutup dengan sedikit doa dari Datuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini setelah kami membaca surah Yasin ayat 8 hingga ayat ke-12, setelah kami belajar makna-makna yang terkandung di sebaliknya, setelah kami tadabbur, ya Allah, kami mohon apalah kiranya limpah kurnia dan juga inayah taufik daripadamu supaya kami dapat laksanakan segala perintah-perintahmu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari diri kami, anak cucu kami, sanak saudara kami, sahabat andai kami daripada berpaling dari ajaran Al-Quran atau menjauhkan diri daripada ajaran ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah hendaknya seorang pun dalam generasi kami ini yang tidak mahu kepada Al-Quran. Jadikanlah kami semua cintakan Al-Quran, mau baca Al-Quran dan ikut ajaran Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah cucu kami yang membaca dan juga mengamalkan Al-Quran. Jauhkanlah kami daripada sebarang malapetaka. Peliharalah kami, ya Allah, dan jadikanlah kami insan-insan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami juga memohon agar apalah kiranya kau kurniakan catatan kami di hari akhirat kelak di tangan kanan. Semoga catatan itu menggembirakan kami dan membawa kami kepada syurga-Mu dan membawa kami untuk melihat Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Datuk yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pagi ini. Kepada seluruh keluarga besar Tanya Ustaz, teruskan menonton Tanya Ustaz pada setiap pagi. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.